Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Kalender Jenayah, ringkasan jenayah sepanjang minggu. Ketika remaja seusianya sedang mengulang kaji pelajaran untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan menjelang tidak lama lagi, seorang remaja berusia 17 tahun didapati mencari kepuasan diri dengan mengunjungi pusat hiburan. Malah didapati menjadi pelayan pelanggan ataupun JRO. Namun perbuatan gadis berkenaan terbongkar dalam serbuan yang dilakukan polis baru-baru ini ke atas sebuah pusat hiburan di Taman Tun Dr. Ismail. Remaja itu kemudian ditahan bersama 20 JRO warga tempatan dan asing berusia 21 hingga 36 tahun. Malah dalam serbuan itu, bahagian kongsi gelap perjudian dan maksiat di 7 Bukit Aman turut menahan seorang lagi remaja perempuan tidak bersekolah tetapi mendakwa mengambil kelas tuition sebagai persediaan mengambil SPM tahun depan. Sekolah dah. Tapi kata belajar luar? Belajar luar ambil apa? Tuition. Tuition je, tak ada pergi sekolah. Mak bapak tahu tak mau kerja sini? Luar dah. Ayah dah tak ada. Ayah tak ada. Mak tahu tak? Mak. Kamu 16 tahun ni? Tak tahu? Okay, ni yang ni kamu ni sekolah nak ambil SPM tahun ni? Sekolah apa? Sekolah kat Sabah. Sekolah kat Sabah. Sudah ada boleh kat sini? Tak, membesar kat sini. Kamu besar di sini? So, keluarga tahu tak kamu datang sini? Dia benarkan? Keluarga kamu benarkan? Saya cuma datang sini lepak aja. Lepak? Sindiket dadah yang didalangi warga Pakistan masih aktif meskipun sudah ditumpaskan lebih 3 kali oleh polis sejak tahun lalu. Terbaru sindiket berkenaan didapati cuba menjadikan sebuah kondominium sebagai markas operasi mereka, namun tumpas di tangan polis dengan rampasan lebih 2.5 juta ringgit nilai dadah heroin grade tinggi. Sindiket pengedaran dadah yang didalangi warga Pakistan terus aktif meskipun polis menggiatkan usaha melumpuhkan operasi sindiket berkenaan, membabitkan nilai rampasan lebih 150 juta ringgit sejak tahun lalu. Difahamkan sindiket terbabit membawa masuk dadah jenis heroin grade tinggi melalui pelbagai taktik termasuk menggunakan kargo udara dan laut. Terbaru sindiket berkenaan berjaya ditumpaskan JSJ Narkotik Bukit Aman, membabitkan rampasan 61.5 kg dadah jenis heroin bernilai lebih 2.5 juta ringgit. Dalam serbuan kira-kira jam 1.15 tengah hari itu, polis menyerbu sebuah kondominium di Jalan Kasipilih Sentul selepas beberapa siri intipan dilakukan. Sementara itu, di seberang perai tengah Pulau Pinang, sebuah kedai menjual aksesori dan pakaian ala perang diserbu polis kerana didapati menjual senjata api tiruan yang boleh digunakan untuk melakukan jenayah kerana menyerupai senjata sebenar. Malah dengan harga RM900 hingga RM3,000, ia tetap mendapat sambutan dalam kalangan peminat senjata api. Seorang lelaki yang kononnya bergelar ustaz rupanya penipu besar kerana bijak memperdaya 11 wanita untuk menjadi isterinya. Malah didapati memalsukan dokumen untuk mengaburi mata pihak berkuasa agama. Namun tembelang lelaki berkenaan terbongkar hasil intipan pihak penguatkuasa Jabatan Agama dengan kerjasama wartawan Harian Metro. Usianya baru 30 tahun tetapi dipercayai memiliki sekurang-kurangnya 11 isteri kerana menggunakan ayat power untuk memperdaya gadis naif dengan imej warak selain kepakarannya memalsukan dokumen bagi meyakinkan jabatan agama di negara ini. Dalam kebanyakan kes, kaki temberang itu mengaku masih bujang tetapi ada juga antara isterinya dipikat menerusi cara meraih simpati. Kisah suspek Raziz Ismail didedahkan Metro Ahad pada 21 Oktober lalu selepas mendapat aduan sebahagian isterinya sekaligus mendorong Jabatan Agama Islam Selangor melakukan siasatan sebelum menahannya.
Tangkapan dilakukan sepasukan anggota penguatkuasa JAIS diketuai penolong pengarahnya Syahrul Ma'ruf di sebuah kedai makan di Bandar Tun Hussein On baru-baru ini. Ketika disoal siasat, Raziz bagaimanapun menafikan dia berkahwin 11 kali, sebaliknya hanya 9 dengan yang terbaru pada Ogos lalu, namun gagal mengingati dengan tepat maklumat peribadi semua isterinya dengan alasan hanya berjumpa sekali-sekala sebelum bercerai. Kenapa Ustaz? Sebab saya pertama memang saya nak cari betul-betul kalau seorang isteri yang boleh bantu saya. Sebab kalau tengok pada keadaan apabila saya kahwin sana, sebab setiap kali perkahwinan saya gagal. Dia kemudiannya didakwa di Mahkamah Rendah Syariah Kajang atas 2 tuduhan, iaitu memasukkan dokumen untuk bernikah dan bernikah tanpa kebenaran mahkamah. Walaupun statistik jenayah menunjukkan kadar penurunan, pihak polis giat melakukan rondaan untuk memastikan kawasan kejiranan bebas dari jenayah. Dan usaha itu berkesan apabila baru-baru ini di setapak pihak peronda MPV terserempak dengan satu kejadian ragut dan berjaya menahan penjenayah yang terbabit. Tindakan 2 peragut berusia 20-an melarikan beg tangan di Taman Bunga Raya Setapak mengundang padah apabila seorang daripada mereka diberkas anggota unit peronda MPV yang sedang melakukan rondaan di kawasan itu. Dalam kejadian jam 8 malam itu, mangsa dikenali sebagai Lee, 23 tahun, seorang pelajar di kolej berhampiran, berjalan bersendirian di kawasan itu untuk menemui rakannya sebelum didatangi 2 lelaki bermotosikal. Kedua suspek kemudian terus merentak beg tangan yang disandang Lee menyebabkan dia tersentak dan cuba melawan. Anggota polis yang sedang meronda di kawasan berkenaan terserempak dengan kejadian terbabit dan bertindak mengejar suspek sejauh 1 km sebelum motosikal penjenayah terbabas di Taman Melati dan mereka berjaya menahan seorang suspek, tetapi rakannya berjaya melarikan diri. Sementara itu, di Jalan Pudu, seorang remaja yang merempit menggunakan motosikal curi bersama teman wanita berusia 15 tahun dicekuk polis ketika pemeriksaan trafik. Ketika ditahan, pasangan berkenaan berada dalam keadaan mencurigakan dan pemeriksaan awal ke atas motosikal yang ditunggangi remaja berkenaan didapati ia pernah dilaporkan hilang. Tak ada lah, pada mulanya saya pinjam je motor dia. Tak ada niat pun nak beli semua. Saya pinjam, lepas tu bila saya dah tak ada transport nak pergi ke kerja, saya beli dekat dia. Dia nak jual kat saya. Dia kata dia nak duit. Saya pun bayarlah 900. Sekian paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my untuk mengikuti kandungan berita dan video menarik setiap hari. Di kesempatan ini, saya mewakili kru penerbitan kalender jenayah dan Harian Metro mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.